Ini tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Hari ini terdedah tuan-tuan TV Al-Hijrah. Semalam saya cerita tentang Malaysia Kini. Ni saya nak shout out, saya nak dedahkan pemuka-pemuka media yang menghentam kerajaan ni. Saya nak shout out. Okay, hari ini TV Al-Hijrah pula mengeluarkan, walaupun rancangan lama, tapi rancangan mengandungi pemimpin PAS yang dulu pernah jadi pemimpin kerajaan. Okay, kita baca. Kuala Lumpur, the management of Al-Hijrah Media Corp, the owner of TV Al-Hijrah, has to take responsibility for broadcasting a program featuring a then minister from PAS that was originally aired during the previous federal government's rule. Datuk Muhammad Naim Mohtar, who handled religious affairs under the Prime Minister, said such negligent and reckless work is unacceptable in the industry which demand high standard of conscientiousness. Kesedaran dan conscientiousness ni. Negligence and complacent work without conscientious practice are unacceptable in the field of broadcasting, he said. Therefore, Al-Hijrah is obliged to take responsibility and immediate action, he said on X, formerly Twitter, today. Naim stated that in commenting on the rerun of the program that was allegedly broadcast while the country was still under the administration of PN, reporters getaran the Vibe Bahasa Malaysia sister portal. The show was noticed by one Fakrul Razi Rashid, who has uploaded a screenshot of the program on X yesterday. It shows PAS leader Dato' Idris Ahmad appearing to feel caution when he was the religious affairs minister. Switch on the TV Al-Hijrah channel tonight. There was a great repeat of a program from the time PN became the federal government before GE 15, Fakrul Razi said. Do the Malays believe that PAS is still the current government or holds the post of religious affairs minister? Dia kata lebih kurang macam ni, terbuka TV Al-Hijrah malam tadi. Sekali dia kata siaran ulangan. Siaran ulangan apa? Dia kata siaran ulangan, siaran ulangan program PAS PN jadi kerajaan pusat sebelum PRU15. Patutlah orang Melayu masih percaya PAS masih kerajaan. Sekarang ke Menteri Agama tak function? Communication and Digital Minister Fahmi Fadzil was quick to respond, assuring that he would contact the company's management and immediately for clarification. Meanwhile, Al-Hijrah issued a statement saying it took note of the program which was aired yesterday. We will carry out an internal investigation and following on that, the appropriate action will be taken. Improvement of internal process will also be done by TV Al-Hijrah so that this does not happen again. Ini macam inilah tuan-tuan. Percayalah, benda ni bukan kali pertama berlaku dan bukan akan kali terakhir berlaku kalau tindakan drastik kita tak ambil. Kalau tindakan drastik kita tak ambil, benda ni bukan kali pertama akan berlaku dan bukan kali terakhir akan berlaku. Percayalah, TV Al-Hijrah ni infested by wala-ons. Dimasukkan pada zaman Perikatan Nasional memerintah dahulu. Dan TV Al-Hijrah jangan deny benda ini. Melainkan you can prove to us yang you buang wala-on yang masih berada dalam TV Al-Hijrah itu. Otherwise kami tidak akan berpuas hati dengan apa yang kamu kata setakat keluar statement. Oh, minta maaf lah, ini adalah satu kesilapan. Jangan anggap kami macam budak-budak. Jangan anggap kami ni macam tak tahu what's going on dalam broadcasting tu. Sebelum nak broadcast ni, nak melalui broadcasting, sebelum dia disiarkan, dia akan melalui beberapa tapisan termasuk penerbit, termasuk ketua rancangan, termasuk ketua yang menyusun apa orang kata jadual waktu. Takkanlah semua lapisan itu tiba-tiba boleh lepas macam tu saja. That was a very, orang kata apa, lame excuse. Satu excuse yang sangat bodoh, satu excuse yang sangat bangang daripada TV Al-Hijrah, dan kita demand whoever pengarah ke pengurusi TV Al-Hijrah kalau berani letak jawatan. Tak tuan-tuan, dia bukan isu. Dia kata kita kena playing on the fair field ke? Tak, kita tak main on fair field sekarang ni. Di atas tanah yang rata. Kita bukan bermain di atas tanah yang rata. Diorang dah infested, menjangkiti, dah meracuni pemikiran dan juga berada di dalam agensi kerajaan. Ini yang kita panggil sebagai daulah yang tertendam. State deep, daulah terpendam. Terpendam pula. Daulah yang terpendam, kita kata. A deep state, keadaan deep state di mana PN dah meletakkan orang-orang dia di dalam tempat-tempat pegawai kerajaan strategik, peringkat paling bawah ke peringkat yang paling atas, dan mereka memainkan peranan untuk nak menghancur dan merosakkan kerajaan yang ada pada hari ini.
They have been doing that systematically, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat, ni saya malah nak sebut lah kan, dekat Putrajaya tu, semua orang sokong kita ke? Saya tak kata dia, wajib sokong. Tak apa. Pada datang hari pilihan raya, kamu nak sokong siapa, terpulang. Nak sokong PAS ke, Bersatu ke, Gerakan ke, DAP ke, PKR. Hari pilihan raya datang, kamu undilah di atas kertas undi kamu. Tapi bila datang waktu kerja, kamu bekerja mengikut keperluan arahan, kehendak polisi hala tuju yang diarahkan oleh kerajaan dan juga sesiapa yang memerintah pada waktu ini. Kamu tak setuju dengan apa yang polisi dibawa oleh kerajaan, itu letak jawatan lah. Tetapi apa yang berlaku? Sabotage. Itu yang berlaku. Dia sabotage. So kita kata, Is, kamu kena adil. Masalahnya dia adil ke? Masa dia sabotage tu, dia adil ke dengan kita? Masa dia sabotage kerajaan ini, dia adil tak dengan kerajaan ini? Dia makan duit kerajaan ini, dia berpandukan kepada apa yang kerajaan ini bawa, polisi dan sebagainya, tetapi dia sabotage. Tak, saya tak kisah kamu nak sokong parti mana. Tetapi jangan translatekan sokongan kamu itu kepada sabotage terhadap kerajaan. Kalau kamu rasa kamu tak puas hati dengan kerajaan ini, mudah letak jawatan. Jangan sabotage. Tapi saya tak puas hati, Is. Tapi saya buat kerja saya yang baik. Tak apalah, buatlah. Itu tak ada masalah. Kamu tak puas hati dengan kerajaan dia sekarang ni, tak puas hati tak ada masalah. Kamu buat kerja kamu, setakat apa yang kamu buat, teruskan. Datang hari mengundi, nanti kamu undilah orang yang kamu rasa kamu puas hati. Itu tak ada masalah. Problem adalah apabila mereka menggunakan kesempatan ini untuk nak sabotaj kerajaan yang ada. Kerana mereka berada di kedudukan yang boleh sabotaj kerajaan yang ada. Sebab tu saya kata, kalau benar Ikhlas TV Al-Hijrah ni, bukan setakat dia kena, dia kena bertanggungjawab, erti kata menjawab. Dia kena letak jawatan. Dia berani tak berani? Dia berani tak berani, tuan-tuan? Bila kerajaan bercakap soal tentang Islam, tentang orang Melayu kita, membangkitkan lagi pengajaran tentang mengembalikan kaedah pemikiran yang sebenar kepada orang Islam. Siapakah di antara mereka yang pertama menentang, tuan-tuan? Parti Gerakan. Parti Gerakan antara yang awal menentang. Bila nak dibawakan hadis 40 diajarkan di sekolah-sekolah. Hadis 40 nak diajarkan sekolah-sekolah. Parti Gerakan antara yang awal menentang. Parti Gerakan antara yang awal menentang. Hari ini MCA kata dia dah berpuas hati. Kan? MCA kata. Kita dengar apa kata MCA. MCA kata hadis 40. MCA kini puas hati. PAS sokong penuh. Right. Alright. MCA menyatakan mereka kini berpuas hati dengan rancangan Kementerian Pelajaran Malaysia mengajarkan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi setelah mendapat penjelasan Perdana Menteri. Presiden MCA Wika Siong berkata, penjelasan mengenai kaedah pelaksanaan modul berkenaan sepatutnya dibuat lebih awal supaya ia tidak terdedah kepada salah tafsir, khususnya dalam kalangan bukan Islam. Menurut Wi, pertikaian timbul susulan perkataan rintis seperti dilaporkan beberapa media dan membawa gambaran yang akan diperluaskan kepada institusi dan selain daripada sekolah agama. Ujarnya penjelasan perlu dibuat daripada awal memandangkan perkataan rintis dan diperluaskan yang digunakan. Membuat ramai masyarakat bukan Islam tidak faham kerana penjelasannya dilihat tergantung di situ. Apa yang menjadi reaksi iaitu tentangan masyarakat ialah sebelumnya perkataan digunakan projek rintis yang kemudian diperluaskan kepada semua sekolah menengah. Maka sudah tentu ia akan terdedah kepada penterjemahan dan pentafsiran yang berlainan, katanya. Wi juga bekas Menteri Bangunan turut menganggap laporan media massa menggunakan kedua-dua perkataan tersebut sebagai punca MCA mengambil sikap menolak sebelum ini. Wi berkata, MCA berpuas hati dengan penerangan Anwar di Johor semalam bahawa kerajaan tidak akan memaksa golongan bukan Islam menghafal atau mendalami modul berkenaan. Penjelasan Perdana Menteri dan kenyataan berhubung dikeluarkan KPM hanya petang semalam, tetapi sedangkan perkara itu sudah timbul sejak beberapa hari sepatutnya. Terlalu Biro Perhubungan Etnik dan Hal Ehwal Agama MCA menggesa kerajaan menangguhkan terlebih dahulu pelaksanaan modul penghayatan agar ia boleh dibincang semula di peringkat kabinet, katanya sebelum inilah. Tapi sekarang apa hati. Tuan-tuan, ni untuk yang non-Muslim lah. Even lah kalau nak diperkenalkan kepada you all, nanti you all tak faham. Nanti you all tak faham, tak guna juga. Dan modul ini adalah sebenarnya untuk nak mengembalikan lagi kefahaman orang Islam yang kepada ajaran Islam yang sebenar. Ini sebenarnya kaedah hadis 40 ni.
Hadis 40 ni dia banyak pengajaran di dalam dia. Ada 42 hadis di dalam dia dan banyak pengajaran daripada basic ibadah, kepada iman, kepada amal, kepada akhlak, kepada mempercayai hari kiamat dan sebagainya. So benda itu dia ambil sikit hadis berkenaan dengan pelbagai topik. Tujuan Imam Nawawi dahulu adalah untuk kita nak sekurang-kurangnya, kalau kita tak boleh belajar semua beribu hadis, kita tahu yang basic ini, insya-Allah cukuplah untuk kita nak mengetahui asas kepada ajaran Islam yang sebenar, bukan ajaran Islam yang terpesong, yang songsang, yang sesat lagi menyesatkan. Kalau undi parti lain jadi kafir, bukan yang itu. Kan? Politik sekular, agama sekular jadi kafir, bukan itu. Bukan itu ajaran Islam yang sebenar. Kalau